Baik, terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini lintas langsung dari Kota Kinabalu kami bawakan kepada anda mengenai terowong sanitasi muda alih yang digunakan oleh polis di Raja Malaysia di negeri Sabah ini. Untuk itu bercakap lebih lanjut mengenai alat ataupun terowong sanitasi muda alih Niah Kuman ini, apa kata kita bersama dengan Pesuruhjaya Polis Sabah iaitu yang berbahagia Datuk Zaini Jas bersama dengan saya pada pagi ketika ini. Baik, Datuk, apa khabar? Baik. Terima kasih kerana dapat bersama dengan kita pagi ini. Ya. Baik, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsi sedikit mengenai fungsi terowong sanitasi muda alih ataupun terowong Niah Kuman yang digunakan oleh PDRM di negeri Sabah ini. Okey, terowong Niah Kuman ini hasil inovasi tempatan yang mana melalui penggunaan ini dia dapat melakukan Niah Kuman ke atas kita tanpa kita perlu membuka pakaian dan sebagainya. So dalam hal ini apa yang kita akan buat di Sabah ini, setiap pegawai dan anggota polis termasuklah tenaga bantuan daripada tentera rela, mereka akan diwajibkan melalui terowong ini untuk tujuan Niah Kuman semasa nak memulakan bertugas dan seterusnya selesai bertugas. 2 kali. Setiap yang terlibat dalam penugasan, sama ada dalam roadblock, snapcheck, SGR ataupun lain-lain penugasan, kita mestikan. Termasuk juga yang lain-lain penugasan dan juga tetamu-tetamu kita pun ataupun yang nak buat laporan polis pun kita wajibkan melalui terowong Niah Kuman ini supaya memastikan PDRM selamat daripada wabak ini. Dan saya difahamkan, Datuk, terowong muda alih Niah Kuman juga ini akan dibawa ke setiap daerah di seluruh negeri Sabah. Bagaimana dengan kawasan luar bandar? Okey, untuk terowong ini, kita telah membuat pengaturan akan dipasang di seluruh daerah di negeri Sabah. Bermula di IPK pada 4 hari bulan yang lalu dan sekarang ini sedang dipasang dan yang terakhir di Labuan. Pada masa sekarang ini, semua peralatan telah pun berada di daerah-daerah yang akan dipasang. Cuma pekerja yang memasang itu, dia perlu mengambil masa lah sebab dia have to move from one district to district. Semua daerah, 20 daerah di Sabah, termasuk satu di IPK, akan di-equipkan dengan peralatan ini. So maknanya untuk PDRM Sabah, penugasan ini walaupun kita tempatkan di IPK, kita mengalu-alukan juga daripada PGA, daripada Marine, udara untuk sama-sama menggunakan ini, konsep guna sama, bukan hanya terhad pada anggota di suatu balai ataupun di suatu tempat itu saja. Baik, Datuk, yang terakhir memandangkan sekarang kita memasuki fasa kedua dan saya difahamkan peratus kepatuhan orang awam. Bagaimana Datuk melihat? Sebab walaupun kita melihat peratus itu agak tinggi tapi masih ada yang degil keluar tanpa dengan alasan yang kukuh. Actually, yang kita lihat di luar itu mungkin Puan dah nampak ada pergerakan di luar, tapi pergerakan itu yang through kita punya pemantauan adalah pergerakan-pergerakan yang telah kita lepaskan, maksudnya because of the essential service ataupun keperluan-keperluan yang tidak boleh dielakkan, contohnya untuk pergi ke hospital, mendapatkan perubatan dan sebagainya. So to me, di Sabah saya lihat peratus bantuan tinggi, kerjasama rakyat dan orang ramai juga tinggi, dan badan-badan penguasa juga memberi full komitmen atas penugasan dan mempunyai moral yang tinggi. So saya ucapkan cabas pada pegawai, anggota PDRM, termasuk juga bantuan daripada rela, APM dan juga tentera juga sama-sama membantu memastikan so far kadar pematuhan di Sabah mencapai yang tertinggi dalam rekod kita sejak PKP diperkenalkan itu pada hari ini ataupun semalam. Baik, Datuk, harapan Datuk lah ataupun nasihat Datuk kepada anggota Datuk sendiri dan juga orang awam untuk terus mematuhi PKP ini. Pertamanya saya selalu mengingatkan kepada pegawai, anggota termasuk tim bantuan yang terlibat dalam membantu polis menguatkuasa PKP ini, di samping kita menguatkuasakan undang-undang, memastikan orang awam mematuhi PKP, kita sendiri mesti menjaga kesihatan kita. Itu sebab di negeri Sabah saya mengambil inisiatif untuk memperkenalkan atau menggalakkan ataupun memastikan pegawai dan anggota yang bertugas dengan PDRM termasuk bantuan kita melalui proses Niah Kuman sebelum dia masuk bertugas dan selesai masuk bertugas. Untuk awam saya menyeru kerjasama awam nak tinggi. Kalau polis melaksanakan sepenuhnya tanpa kerjasama awam, perkara ini tak dapat hendak kita bendung juga. So stay home, stay safe.
Baik, terima kasih Datuk. Itu dia saudara bersama dengan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas. Jadi apapun teruskan mematuhi perintah kawalan pergerakan. Sekian saja lintas langsung dari Sabah. Kita kembali bersama dengan rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih Sarifah dengan cerita pagi dari Sabah. Itu antara inisiatif yang diambil oleh ahli PDRM di sana untuk membantu mengekang wabak COVID-19 ini